Salam sejahtera kepada semua pendengar. Nama saya Chin Kian Ron dari IPG Kampus Ipoh. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk The Art of War, Sun Tzu. Semua idea adalah asal Sun Tzu di China, dan buku ini diterjemahkan oleh James Giles pada tahun 2009. Jadi buku ini amat popular dan boleh didapati di mana-mana sahaja, dan semua lapisan masyarakat sesuai untuk membaca buku ini. Buku ini adalah berkaitan dengan taktik-taktik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi dalam buku ini terdapat banyak cerita. Jadi saya akan kongsikan satu cerita saja, yaitu apabila Raja Hulu mencabar Sun Tzu untuk melatih gunting istana untuk menjadi angkatan perang. Kerana pada zaman dahulu angkatan perang sangat penting untuk menjajah negara yang lain. Jadi Sun Tzu pilih 2 gundik yang paling lama untuk berkhidmat untuk menjadi ketua pelatung untuk memastikan disiplin semua bakal tentera dijaga. Namun sebaik saja Sun Tzu mengarahkan latihan ini bermula, wanita-wanita ini ketawa dan tidak serius. Sun Tzu mengulangi arahannya buat kali kedua, tapi wanita tersebut masih ketawa. Jadi apakah tindakan Sun Tzu? Sun Tzu berkata, jika arahan tidak jelas, itu kesalahan general yang angkatan tidak mengikutnya. Namun jika arahan itu jelas, itu kesalahan pegawai pembantu sehingga arahan tidak diikuti. Itu bukan kesalahan general. Jadi ada satu cara Sun Tzu boleh meyakinkan gundik yang dia sangat serius. Sun Tzu memancung 2 orang ketua platoonnya bagi menggantikan arahannya mulutnya. Bagi Sun Tzu, perang berkenaan hidup dan mati. Inilah prinsip utama pengajarannya. Sebaik saja difahami, semua orang daripada ketua hingga askar akan bermotivasi untuk menang kerana semua mereka takut mati. Maka Sun Tzu melantik 2 pegawai baru. Jadi ini adalah satu konsep motivasi yang boleh mengajar seseorang untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah perkongsian saya pada hari ini. Anda boleh mencari buku ini dengan menaik The Art of War, Sun Tzu, Annie Flip, ANYFLIP untuk membaca buku tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Alia binti Adli, berumur 18 tahun. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang berjudul Koleksi Trivia, Fakta Pelik Tetapi Benar. Buku ini dihadiahkan oleh ibunda saya sempena ulang tahun yang ke-17. Buku ini ditulis oleh Zulkifli Ismail dan diterbitkan oleh Darul Taklim Sendirian Berhad. Buku ini juga mengandungi 184 muka surat yang syarat dengan fakta-fakta pelik tetapi benar. Mungkin ianya mustahil, tetapi tidak. Mungkin ianya pelik, tetapi itulah hakikat yang tak dapat disangkal lagi. Baiklah, bagi meneruskan bicara buku saya pada hari ini, saya akan membacakan beberapa topik yang terkandung di dalam buku ini. Antaranya ialah topik agama, angka, bahasa, tokoh, undang-undang, sejarah dan sebagainya. Saya akan membacakan beberapa fakta yang terkandung di dalam buku ini. Bagi fakta mengenai bahasa, perkataan pawagam dan kukiran dicipta oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Pawagam adalah singkatan daripada panggung, wayang, gambar, manakala kukiran bermaksud kumpulan gitar rancak. Seterusnya, topik mengenai nama filem. Kita dapat tahu kos untuk membina kapal Titanic adalah berjumlah 7 juta US dollar, manakala kos untuk menerbitkan filem Titanic adalah sebanyak 200 juta US dollar. Banyak betul mereka menghabiskan wang untuk menerbitkan sebuah filem. Seterusnya saya akan membaca lagi fakta mengenai makanan. Dunkin' Donuts menjual kira-kira 6.4 juta donat sehari. Wah, banyak. Ini bermakna dalam setahun mereka menjual kira-kira 2 bilion donat. Jika semua donat tersebut disusun dalam satu barisan, ia dapat mengelilingi bumi sebanyak 2 kali.
saya akan membacakan lagi fakta mengenai sejarah. Dickens mengambil masa 4 tahun, 3 bulan dan 16 hari untuk berjalan kaki mengelilingi dunia. Untuk berjalan sejauh 20 juta tapak, beliau menggunakan 21 pasang kasut. Sungguh lama perjalanan yang diambil oleh Dickens. Tetapi dengan keinginan yang tinggi, beliau berjaya untuk melunaskan impian dan hasratnya. Okey. Terakhir sekali, saya akan baca mengenai topik sukan. Semasa pertandingan bola sepak Piala Dunia pertama yang diadakan di Uruguay pada tahun 1930, bola yang digunakan adalah tengkorak monyet yang dibalut dengan kertas dan kulit. Melalui pembacaan di dalam buku ini, sekarang anda tahu. Lanjutan daripada huraian yang telah saya nyatakan, saya juga ingin menegaskan bahawa buku ini bukanlah sebuah buku yang polos, tetapi buku ini disertakan dengan gambar-gambar dan ilustrasi yang sangat menarik dan tidak jemu untuk dibaca. Bukan setakat itu, buku ini juga sangatlah sesuai dan cocok bagi semua peringkat umur kerana ia mengandungi fakta-fakta yang relevan dan bersesuaian dengan semua orang. Sambil menyelam minum air, bukan setakat dapat menambahkan ilmu pengetahuan, namun fakta-fakta di dalam buku ini juga dapat diguna pakai di dalam kehidupan kita. Contoh yang paling ketara, kita boleh lihat para pelajar. Para pelajar boleh menggunakan fakta di dalam buku ini untuk ditulis di dalam karangan. Jadi buku ini sangatlah sesuai untuk dibaca oleh semua peringkat umur. Okey. Kesimpulannya, saya ingin menegaskan bahawa ibu bapa hendaklah membelikan buku ini kepada anak-anak untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan menyuntik ilmu yang mapan dan berkesan. Sekian dari saya, Alia binti Adli.